أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah malam ni kita akan sambung hadis yang seterusnya daripada kitab Riyadhus Salihin, Babun fis Sabri, hadis yang ke-29. وعن أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فأشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله تعالى عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية وأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Bab sabr, masih lagi berkenaan bab kesabaran, daripada Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula ni ada macam-macam makna. Ada makna teman, ada makna ketua, ada makna hamba dan sebagainya. Wahibbihi, dan kekasihnya. Gelaran Usamah ini kekasih Nabi. Wabnu hibbihi, dan anak kepada kekasihnya, sebab Nabi bela bapak dia masa bapak dia kecil, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, berkahwin dengan Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, dapat anak Usamah. Usamah ni kulit dia gelap, ikut mak dia, sebab mak dia perempuan Ethiopia, Barakatul Habasyah, ya, perempuan Ethiopia ataupun Habasyah yang bela Nabi masa Nabi kecil-kecil dulu. Jadi Usamah ni kulit dia macam kulit mak dia, hitam, tapi Nabi sayang kat dia. Dia cerita satu hari anak Nabi, salah seorang anak perempuan Nabi, menghantar utusan kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Inna bani qad uhtudir fa ashhadna. Ya Rasulullah, anak aku ni sedang nazak, maka kau datang tengok anak aku ni. Tak pastilah ya anak Nabi yang mana. Nabi kan ada anak perempuan, mungkin Zainab, mungkin Ruqayyah, tapi yang confirm bukan Fatimah, ya. Jadi
Nabi, ada sahabat datang cakap, "Ya Rasulullah, anak perempuan Nabi minta Nabi datang ke rumah dia pasal anak dia tengah nazak," makna cucu Nabi. Fa arsala yukri'us salam, maka Nabi kirim salam dekat anak dia tu, anak perempuan dia yang anak dia tengah nazak. Dan Nabi kata apa? "Inna lillahi ma akhadh," bagi Allah apa yang Allah nak ambil, "walahu ma a'ta," dan baginya Allah apa yang dia nak bagi, "wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma," dan setiap sesuatu di sisi Allah dah ada ketetapan waktunya. Kan ada orang mati dalam kandungan, ada mati tak cukup bulan, ada beranak-beranak mati, ada orang kata umur setahun mati, sebulan mati, ada orang umur 2 tahun kena demam panas, cacat sampai ke tua. Baru ni ada seorang hamba Allah cerita, dia ada abang, dia kena demam panas daripada kecil. Guru saya, lupa guru saya, dia orang Kedah. Dia ada abang hidup kena demam panas tuan-tuan daripada umur 2 tahun. Jadi badan dia dah jadi mengerekod macam tu, yang boleh berjalan dengan tangan aja. Allah panjangkan umur sampai 80 tahun. Apa hikmahnya? Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu benda, Wallahu alam. Kan kalau kita tengok macam tu, kenapa lah kau tak mati masa kecil, kita kata macam tu. Tak, Allah nak takdirkan umur dia panjang, tapi cacat lah kan. Itu semua kerja Allah belaka, bukan kerja kita. Semua tu telah ditetapkan ajal masing-masing. Maka Nabi kata, "Fal tasbir wal tahtasib," maka banyakkan bersabar, maka banyakkan muhasabah kepada Allah. Jadi Nabi bagi kirim salam, Nabi kan bawa gitu. Wakil tu pun pergi jumpa anak Nabi, sampaikan pesanan Nabi SAW. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Kemudian anak Nabi tu khabar semula, demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, Nabi kena datang, kena tengok cucu Nabi ni nak dekat mati ni, kena datang. Maknanya Nabi, orang kata, kali pertama Nabi bagi salam aja, Nabi sebut benda-benda yang tadi. Lepas tu bila anak dia dapat berita macam tu, anak Nabi dapat berita macam tu, anak Nabi kata apa? "Wallahi, abah kena datang, abah kena tengok cucu abah macam mana." Faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah. Maka Nabi pun bangkit, bersama dengan Nabi Sa'ad bin Ubadah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa orang sahabat yang lain. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Pergi dah dekat rumah anak Nabi tu, dan dia bawa baby tu. Nabi pun pangku baby tu, fa'aqadahu fi hijrihi. Nabi pangku baby tu, wa nafsuhu taqaqa'u, dan baby dia dalam keadaan nafas dia terputus-putus, macam nak mati, tengah nazak, tarik nafas. Macam tu lah lebih kurang. Nabi perhati je baby ni kan. Yelah baby tak tahu benda kan. Apalah hikmahnya, Allah Maha mengetahui. Cucu Nabi pula tu, fafadat ainah, maka mengalir air mata Nabi tengok baby tu, ya, dalam keadaan nazak. Faqala Sa'd bin Mu'az, maka sahabat Nabi bernama Sa'd bin Mu'az, bila dia tengok Nabi ni menangis, dia kata apa? "Ma hadza ya Rasulullah." Dia macam pelik. Jadi mungkin keras sikit sahabat ni, ya. Kalau tak sedap saya, Sa'd bin Mu'az ni orang Khazraj. Dan kalau tak sedap mana lagi, dia ni kalau bercerai, tak ada orang berani ambil bekas janda dia. Tak berani. Kena smack down tak pasal. Ya, dia punya cemburu luar biasa. Makna bini dia kalau dah janda tu, janda forever and ever. Tak boleh kahwin lain. Kahwin lain, mamak tu kena belasah. Itu antara kuat dia punya kejelesan dia, ya. Radiyallahu ta'ala. Orang backhand dia ni, radiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila dia tengok Nabi ni menangis, dia kata, "Mahadha." Benda pula nangis ni. Macam tu. Dia tak boleh terima Nabi nangis. Maka Nabi kata, "Hadhihi rahmah." Ini merupakan rahmat Allah. Ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan dalam hati hamba-hambanya yang beriman.
Kalau orang beriman yang pesen macam tu, dia mudah menangis. Ada orang susah nak menangis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fi qulubi man yasha man syaa min ibadihi, Allah menjadikan sifat rahmat ini dalam hati sesiapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama, dan sesungguhnya Allah merahmati di kalangan hamba-hambanya yang ada sifat belas kasihan. Orang-orang macam ni Allah rahmat ke dia. Semoga kita ni dikategorikan orang-orang yang ada sifat belas kasihan seperti Nabi SAW. Amin. Okey, seterusnya hadis yang seterusnya. Hadis ni panjang tuan-tuan. Mungkin kita pernah jumpa hadis ni. Wa an Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Suhaib Ar-Rumi, dia bukan orang Rom ya, dia orang Iraq. Tapi dengan sebab dia dikidnap oleh tentera Rom zaman jahiliah, dibawa sampai ke Turki. Masa tu Turki di bawah jajahan Rom, membesar dekat sana, bekerja dekat sana, sampai dia ni jadi macam kita katalah macam Mak Saleh lah, asal Jawa. Contoh ya, dia ni asal Jawa, kau tahu dah macam mana orang kidnap duduk kat UK kan. Ni muka tempe tapi speaking, gitulah bahasa mudahnya. Suhaib ni bukan orang Rom, dia orang Arab, tapi lama duduk dekat negara Mak Saleh, Rom, sampai rambut pun dah perang, cakap pun ada slang. Assalamualaikum, background macam tu lah. Kaifahalikum, ada style lah macam tu. Jadi menyebabkan bila dia, ceritanya panjang lah, saya pendekkan cerita. Akhir dia lari sampai dekat Mekah. Dia duduk dekat Mekah. Orang Arab Mekah kata dia ni cakap benda gitu tu. Dia punya slang cakap Arab tu lain macam celup-celup aja. Orang panggil apa? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib orang Rom. Padahal bukan orang Rom pun, tapi dengan sebab lama sangat duduk London, macam tu lah bahasa mudahnya. Bukan London bang, duduk Rom. Kubur dia di Syria, dekat Bab Musalla, betul-betul depan asrama pelajar Malaysia masa saya belajar tahun 90-an dulu. Asrama kita orang, depan tu ada Masjid Sahabi atau Masjid Sahabah. Dalam masjid tu ada kubur Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi cerita, kana malikun fi man kana qablakum, di zaman dahulu ada seorang raja, wa kana lahu sahir, dan raja ini ada seorang ahli sihir. Falamma kabira qala lil maliki, lalu ahli sihir ni tuan-tuan, tak lama kemudian, setelah bertahun-tahun bekerja, sampai nak pencen dah orang tua ni. Dia pun dah tua, dia pun cakap dekat raja, tuanku raja, inni qad kabirtu fab'as ilayya ghulaman u'allimuhu sihra. Aku ni semakin hari semakin tua, jadi tak ada orang nak mewarisi ilmu sihir aku ni. Ilmu hantu, pawang, berbenda semua ni tak ada orang nak waris. Jadi nak turun ke siapa? Saka aku ni. Maka dia kata dekat raja, Tuanku tolong cari seorang budak, datang bawa ke istana untuk aku ajarkan ilmu sihir ni. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuh. Lalu dicari dalam negeri tu tuan-tuan, jumpa ada seorang budak, dan budak ni dihantar ke istana untuk belajar ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Kebetulan masa budak ni nak pergi belajar sihir, dia lalu satu jalan. Dekat jalan tu adalah lorong. Dia masuk dalam kawasan lorong tu, bertemu dengan seorang rahib. Rahib dengan mana? Ahli ibadat. Dia kata dekat sini, Syekh Sabuni yang mensyarahkan hadis ni kata apa? Rajulun abidun salihun ala dini Isa bin Maryam. Ada seorang yang beriman pada Allah,
Dan peristiwa ini berlaku di zaman setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Dalam negeri itu ada seorang je beriman pada Allah. Siapa dia? Orang tua ni, rahib ni, seorang je beriman pada Allah. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Lalu budak ni tuan-tuan duduk dekat rahib tu, belajar talaqi, dan dia berasa lega, dia berasa tenang duduk dengan rahib ni. Jadi budak ni tuan-tuan, dia ada dua kelas. Satu kelas agama, tuition agama. Satu lagi kelas belajar sihir. Wa kana idza ata as-sahira marra bi rahibi wa qa'ada ilaihi wa idza ata as-sahira darabahu. Jadi setiap kali budak ni nak pergi belajar sihir, dia akan singgah dulu belajar agama. Belajar agama, dia seronok belajar agama. Lepas tu baru dia pergi kelas sihir pula. Dia pergi kelas sihir, orang tu ni mengamuk. Orang tu ni kata apa? Engkau apa pasal lembab? Aku start kelas pukul 1. Kau tahu tak? Contoh ni, contoh. Dia punya tuition sihir tu pukul 1. Budak ni kan dia belajar agama, dia sudah lewat datang. Pukul 2 baru datang. Pukul 2 baru nampak muka kau. Tak ada kerja aku nak tunggu kau. Contoh ni tuan-tuan. Saya mengantuk sini. Jadi orang tu dah ngamuk. Dia kena belasah. Budak ni pun kena belasah. Dengan sebab lewat datang belajar sihir. Bila macam tu, bila dah lewat pergi belajar, balik pun lewat, mak dia pula dah marah. Kau merayap pergi mana ah? Kau pergi merempit, kau pergi main hujan ni. Contohlah. Qala fashaka dhalika ila rahib faqal idza khashita as-sahir faqul habasani ahli. Budak ni bila kena belasah kan, ahli sihir pun belasah dia, mak pun belasah dia sebab dia lewat datang. Dia ngadu dekat tok guru dia. Tok guru, saya ada masalah ni. Apa dia? Saya bila belajar dengan tok guru menyebabkan saya lewat masuk kelas ahli sihir. Bila lewat masuk kelas, lewat habis, mak pula marah saya. Nak buat macam mana? Maka apa kata tok guru dia? Faqal idza khashita as-sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir. Wahai anakku, gini aku ajar. Nanti kalau ahli sihir tanya kenapa lewat, cakap habasani ahli. Maksudnya contoh ginilah, mak saya suruh datang lewat. Cakap macam tu. Saya dah siap dah pakai kasut dah orang kata dah naik basikal dah. Sekali mak panggil, mak, ya mak, kau pergi aku tolong beli kedai kejap ni, gula habis. Contoh. Nah tu yang saya lewat tu, saya pergi beli gula. Lepas tu dah nak pergi dah ni, mak panggil, mak, ya ibu, kau tolong angkat baju dekat luar nak hujan. Ya. Kau pandai-pandai lah klepet kau orang tua tu, kelentong ahli sihir tu. Jadi budak ni pun bila ahli sihir kata kenapa kau lewat, dia kata habasani ahli, mak saya suruh saya datang lewat. Tadi dah siap dah. Bila dia cakap macam tu, ahli sihir tak belasah dia. Sama juga bila dia balik belajar lewat, mak tanya, biasa kau balik pukul 5 kau dah balik, ni apa hal 6.30 bukan sampai rumah kau pergi mana? Cakap habasani sahir. Cakap tukang sihir mak, yang tak bagi balik awal. Sejak Domenjak ni mak, ada subjek tambahan. Biasa kita punya subjek mengenal hantu raya. Sejak Domenjak ni ada pula mengenal mak lampir, pontianak harum sundal, malam pocong lah, hantu botol kicap. Contohlah ya. Sebab ahli sihir ni makin tua takut besok-besok mati. Jadi nak perhabis ilmu dia, jadi ada kelas tambahan. Oh gitu, baguslah nak kau belajar rajin-rajin. Mana dah tahu ada rezeki, kau duduk kat istana. Gitulah budak ni menipu. Maka ulama keluarkan hukum tuan-tuan. Asal pada menipu hukumnya apa? Haram. Menipu ni haram, kecuali dalam keadaan macam ni. Sebab budak ni nak belajar agama, nak belajar akidah, dia terpaksa berbohong pada ahli sihir dan pada mak dia, keluarga dia. Supalah macam orang hari ni kan, ada kes orang muslimat tanya, dia kata, ustaz, saya nak belajar kat surau, nak belajar kelas agama, tapi suami tak bagi. Kalau suami kau tu reti, cerdik, dia ngajar kat rumah,
Tu lain cerita ni suami ba'alib ngalib ngang bangang. Tak reti. Orang Jawa kata goblok gede weh. Dah tak reti, tak bagi bini belajar. La haula wala quwata illa billah. Kalau saya pergi belajar, dia belasah dengan saya, dia macam-macam. Nak macam mana? Kau kelentang lah laki kau kan. Janganlah pakai telekung awal-awal. Pakai wajib biasa je. Awak nak ke mana tu? Abang malam ni ada kelas aerobik. Aerobik tak apa. Lepas tu kau pergilah, kau nak pergi surau pergi belajar. Malam besok pun macam tu. Awak nak pergi mana ni? Bang malam ni ada kelas karaoke. Bagus. Padahal nak pergi ngaji kan. Pandai-pandai lah kau kelepet orang tu. Jadi sampai macam tu tuan-tuan ya. Okey. Setelah dah lama-lama macam tu, dia pun belajar. Dua-dua kelas dia belajar. Agama pun dia belajar, sihir pun dia belajar. Fabainama huwa ala dhalik iz ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Satu hari tuan-tuan, budak ni balik ke rumah dia. Tiba-tiba tengok jalan jam. Ni apa hal pula jalan jam ni? Ada lori rosak ke? Orang tak boleh masuk kat kampung tu Tiba-tiba ada apa? Iz ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada binatang besar dah masuk dalam kampung dia. Syekh Sabuni kata kharajat minal bahri tushbihul hutul kabir. Tak tahu binatang apa, tapi binatang ni Syekh Sabuni kata keluar daripada laut. Mungkin saiz macam ikan paus, besar bapak. Tak tahulah raksasa ke monster ke, aku tak tahu, Allahu alam. Yang penting dia sekat jalan, orang kampung tak boleh masuk dalam kampung. Ganas binatang ni. Lalu orang pun takut, nak masuk tak boleh. Apa kata budak ni? Faqal al-yawma a'lamu sahiru afdalu amir rahib afdal. Pada hari ini aku akan uji ilmu aku. Siapakah yang lebih betul? Sama ada rahib, tok guru yang mengajar, ataupun ahli sihir tua tu yang betul. Aku akan test ilmu aku pada hari ini. In kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhi dabata hatta yamdiyan nas. Budak ni pun tuan-tuan, budak dalam hadis kata budak al-ghulam kan. Dia ambil lah batu seketul besar ni contoh. Dia kata apa? Allahumma ya Allah, in kana amrul rahib, kalaulah tok guru tu yang mengajarkan agama tu, ahabu ilaik, lebih kau suka daripada tukang sihir, maka kau bunuhlah binatang ni ya Allah, kata budak tu. Faqtul hadhi dabah faramaha faqatalaha wa madan nas. Budak ni pun baling. Bismillah. Dia baling tuan-tuan. Kena kat binatang tu, pelepek, mati. Kan? Kalau ikut logik, mana mati bang oi? Binatang besar bapak kau tahu. Saya tuan-tuan dulu duduk Kuang kan. Kuang ni dulu hutan kau tahu. Jalan kecil je Kuang ni. Bewok lah, khinzir semua ada kawasan tu. Dinosaur pun aku rasa ada. King Kong pun kemungkinan ada juga. Jadi bila kita masuk kampung ni, kadang biawak melintas, ular sawa melintas. Sekali tu kita naik motor tau, biawak melintas. Kita nampak biawak, tak sempat brake Syekh. Bom, langgar biawaknya bonggol tu kau tahu. Kita wheelie motor. Kita tengok biawak tu dah meninggal. Dia kona kepala. Kita tengok kita. Buta apa? Lembak. Contohlah bahasa biawak tu kata. Relax ada. Sikit tak ada benda, kita terbabas masuk dalam semak. Kan? Nak kabur tu biawak, kita langgar dengan motor, tak ada benda. Inilah pula budak sekolah pasti kau tahu. Baling ke binatang besar ni mati binatang tu. Siapa yang bunuh dia? Allah. Mati. Bila mati, barulah orang kampung boleh masuk dalam kawasan kampung. Okey, lega lah. Tapi sejak pada tu, nama budak ni glamour tau. Orang sebut, anak siapa ya? Belajar kat mana? Ilmu apa dia pakai tu? Glamour budak tu. Fa'atar rahib fa'akhbarahu faqala lahu rahib, ay bunayya, anta al-yawma afdalu minni, qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala, fa in ibtulita fala tadulla alayya.
Budak ni besok pagi macam biasa, dia pergi belajar kelas tuition dia kan. Dia jumpa tok guru. Dia kata apa tau? Tok guru, semalam kan kita kan nak balik rumah. Sekali tengok-tengok ramai orang kat kampung kita. Kita ingat ada pesta durian musangking. Contohlah. Apa hal ramai-ramai sangat ni? Rupa-rupanya tok guru ada binatang besar bapak. Ya Allah, orang tak berani nak masuk. Habis kau buat apa? Saya pun ambil batu. Saya kata, ya Allah, jikalau engkau lebih suka kepada tok guru daripada ahli sihir, maka kau bunuhlah binatang ni. Saya balik mati dia tok guru. Apa kata tok guru? Ayuhal ghulam, innaka al-yawma afdalu minni wa innaka satubtala. Wahai anakku, engkau pada hari ini lebih hebat daripada aku. Tok guru ni tuan-tuan tawaduk. Dia tak kata, tengok siapa ajar kau. Dia tak kata macam tu. Tu ilmu tu jarang-jarang kau dapat tu tak. Mujur aku ajar kau. Ada sanad tu, kau jangan main-main. Kau jangan lupa tak ada. Ini bukan tok guru cari makan punya tuan-tuan. Ni tok guru lillahi ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Apa kata tok guru? Engkau pada hari ini lebih bagus daripada aku. Dan kau ingat, innaka satubtala, kau akan diuji oleh Allah. Bila kau punya iman dah naik, level kau dah naik, kau akan diuji oleh Allah. Kita macam tu tuan-tuan ya. Kalau kita lepas Ramadan kita berubah jadi baik, Allah akan uji kita. Nak tengok sejauh mana tough ke tidak kekuatan kita nak datang berjemaah, nak maintain baca Quran, nak maintain bersedekah, nak maintain jaga mata, jaga telinga. Wah, bukan senang. Kau ingat bila ni iman kau dah naik, kau dah settle amalam sikit, makin berat ujian. Maka tok guru dia kata apa? Wa innaka satubtalah, kau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tok guru dia kata lagi? Fa inibtulita fala tadulla alayya. Wahai anak, kalau ditakdirkan Allah kau kena uji, kod-kod kau kena tangkap, kau jangan cerita pasal aku tau. Tok guru tu. Tok guru pun bukan nak kata tok guru tu penakut. Tak. Ini kaedah Nabi kata la tatamannau liqa'al adu. Kita ni jangan berangan bertemu musuh. Masa perang Badar, nak berperang besok ni Nabi khabar dekat para sahabat, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-rangan bertemu dengan musuh. Sebab apa? Was'alullahal afiyah, minta yang terbaik daripada Allah. Kadang-kadang apa tuan-tuan, kita cakap macam bagus, sudahlah, aku tak takut, aku beranilah, aku keturunan, kau jangan main keturunan aku. Alah, kau pergi perang tengok, gerakan kau balik awal. Tak boleh. Jangan. Fa idza laqitumuhum fasbutuh. Tapi Nabi kata, kalau ditakdirkan Allah kau terpaksa berhadapan dengan musuh, maka minta Allah tetapkan pendirian sampai kau syahid. Maka tok guru ni kata dekat anak murid dia, fa inibtulita fala tadulla alayya. Kalau kau kena tangkap, kau kena uji, kau jangan cerita pasal aku ya. Okey. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras. Ditakdirkan Allah, budak ni tuan-tuan boleh menyembuhkan penyakit buta dan penyakit sopak. Zaman, bukan zaman tu bang, zaman sekarang ada doktor boleh sembuhkan buta ada. Cuba kamu aku mana doktor boleh sembuhkan buta. Kau jangan temberang lah, mana ada buta-buta lah kan. Lepas tu sopak boleh katakan penyakit yang susah nak cari penyembuh dia. Tapi budak dia dengan izin Allah, dia boleh sembuhkan orang buta, dia sembuhkan orang yang penyakit sopak. Wa yudawiyan nas min sa'iril adwa, dan semua jenis penyakit dengan izin Allah sembuh. Setakat denggi, tak ada benda lah denggi, simple present tense, tak ada benda. Ditadikan Allah, fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiyah. Dalam istana raja ni ada seorang menteri yang dah buta. Dia duduk dekat istana dan dia buta, dan dia dapat berita maklumat tentang budak ni boleh menyembuhkan macam-macam penyakit. Dia pun rasa nak jumpa budak ni. Fa'atahu bihadaya kathirah faqala ha huna laka ajma'u in anta syafaitani. Satu hari budak ni dipanggil ke istana, bertemu dengan menteri ni. Dia kata, wahai budak,
Saya dengar awak ni boleh menyembuh macam-macam penyakit je. Kalau kau boleh sembuhkan mata buta aku bagi semua hadiah ini, semua harta benda aku bagi dekat kau. Maka apa kata budak ni? Inni la ashfi ahadan, aku tidak boleh menyembuhkan sesiapa pun. Innama yashfi Allah, tetapi yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'utu Allah fashafak. Kalau engkau beriman pada Allah, aku berdoa kepada Allah, Allah akan sembuhkan penyakit engkau, kata budak ni. Maka menteri ni bang, dia tak cakap banyak, kau tahu. Yelah, dia nak sangat nikmat melihat. Nikmat melihat ni nikmat besar bang. Kau dia, kita ni kalau duit berlambak, bini lawa tapi buta, ada faedah? Alah, buang karen bang oi. Orang kata bini kau lawa, putih melepak, Mrs. Universe of Planet Marikh 8 kali berturut-turut. Nak khabar lawa gila bini dia ni. Mrs. Universe tak apalah, tak reti aku. Lawa gila tapi laki buta. Tak ada faedah. Menteri kata aku tak peduli, yang penting aku sembuh. Maka budak tu kata, kalau Tuhan nak sembuh, satu je caranya. Apa dia? Beriman pada Allah Ta'ala. Menteri pun tak cakap banyak, beriman pada Allah Ta'ala. Qala fa'amana billah fashafahu Allah. Maka budak ni berdoa dan Allah sembuhkan penyakit buta menteri ni. Ting! Sekelip mata. Biar betul. Betul ke ni? Betul lah, betul. Ni datang apa ni? Oh, ni rupa kipas ni. Ya Allah, gini ni. Berangin ni rupa kipas. Oh, gini rupa lampu. Ya Allah, lawan. Begini rupa, bau tahu. Ni rupa musangki. Selama ni makan aja, makan. Dia tak tahu orang Kelantan musangki ke musangki kong ke, benda wallahualam. Tak kenal. Dia tahu belasah je. Bila dapat melihat, Allahu Akbar, besar nikmat. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Amin. Dosa mata kita. Amin. Lalu tuan-tuan, keesokan harinya, fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Besok tuan-tuan, menteri ni datang ke istana macam biasa, office hour, dia masuk kerja ke istana kan. Faqala lahu al-malik man radda alayka basarak? Qala rabbi. Qala walaka rabbun ghairi? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Besok tuan-tuan, menteri ni masuk ke istana. Contoh ni istana besar kan, contohlah. Jadi raja duduk kat sebelah sana, dia perhati je menteri-menteri masuk seorang-seorang. Sampai ke giliran menteri buta ni, dia perhati. Okey pula orang tua ni. Biasa dia masuk, dia langgar tiang, langgar kipas, ya, dia langgar peti derma, dia langgar apa benda pasu bunga, terkangkang-kangkang. Ini okey straight sampai kat aku. Apa kata raja? Syekh, maradda alayka basarak. Okey mata. Siapa sembuhkan mata kau? Dia tanya. Siapa sembuhkan mata kau? Lalu apa kata menteri? Qala rabbi, Tuhanku. Tuhanku yang sembuhkan. Ada setengah dia kata, raja tu kata, anak, aku ke? Dia boleh tanya aku. Kalau kau sembuhkan, kau tahulah mangkuk oi. Dia bertanya, awalaka rabbun ghairi? Raja kata, ada Tuhan ke selain daripada aku? Apa kata menteri? Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku dan Tuhan kau ialah Allah. Baik kau, smack down. Cakap banyak tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab raja ni mengaku sebagai Tuhan dan dia mengatakan dia paling berkuasa dekat negara tersebut. Kalau dia berkuasa, kalau kau berkuasa, dah lama kau sembuhkan mata aku, tapi kau pun tak boleh buat apa-apa dengan aku. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku, Tuhan kau Allah. Padahal menteri bang, baru semalam masuk Islam, kau tahu tak? Tak sempat dengar kuliah maghrib, kuliah isyak, tak pernah. Tapi dia punya iman, subhanallah. Fa'akhadhahu falam yazal yu'azibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Lalu menteri ni dia belasah tuan-tuan. Dia belasah. Kuang hajar punya menteri tak sedar diri. Aku bagi kau macam-macam, kau boleh tak sembah aku, terima balasan. Dia belasah. Tanya, siapa mengajar kau? Siapa mengajar kau benda ni?
Menteri ni kan baru masuk Islam kan, dia pun tak tahan juga bang. Lalu dia pun pecah lubang. Al-ghulam, dia kata, budak tu. Budak mana? Budak tu lah. Budak yang datang belajar istana, yang belajar sih. Budak tu. Qal faji'a bil ghulam faqala lahu al-malik. Lalu budak tu diarahkan datang ke istana. Apa kata raja, tuan-tuan? Raja nak main psycho lah ni. Raja kata, "Ai bunayyah, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras wa taf'al." Wahai anakku, beta dengar kamu ni semakin meningkat rupanya ilmu kamu ya. Tak sia-sia kau belajar ilmu sihir bertahun-tahun kat sini. Rupa-rupanya kata menjadi ilmu kau ya, boleh sembuhkan buta, sembuhkan sopak. Canggihlah kau. Baguslah, belajar lagi. Apa kata budak ni? Inni la ashfi ahadan. Aku tak boleh menyembuhkan sesiapa pun. Innama yashfi Allah Ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja kata, siapa pula Allah tu? Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku dan Tuhan kau Allah. Kurang ajar. Kena belasah pula budak ni, tuan-tuan. Dia belasah. Tanya, siapa mengajar kau? Nak kata ahli sihir. Ahli sihir tu tak mengajar benda gitu. Ahli sihir, aku tak ngaku. Saya ngajar mak lampir, saya ngajar nenek kebayan, saya ngajar perkara-perkara yang mensyirik gitu kan. Ini bukan bidang saya. Habis siapa mengajar? Budak kan, dia mana tahan. Lalas falam yazal yu'azibuhu hatta dalla ala rahib. Akhir budak ni pun terpecah rahsia. Yang mengajar saya ialah Ar-Rahib, Tok Guru Pulan bin Si Pulan. Faji'a bi rahib. Akhir tuan-tuan, dikeluarkan waran tangkap kepada Tok Guru ni. Ditangkap, diheret masuk ke istana. Tuan-tuan, Tok Guru ni bila masuk ke istana, dia nampak budak ni, nampak menteri. Dia tak kata ke budak ni, punya mangkuk lah kau ni. Aku dah cakap dah itu. Kau kalau kena uji, kau jangan cerita pasal aku. Jaga nombor handphone aku. Kau jangan share berkata-kata, kan aku dah kena. Dia tak kata macam tu bang. Kalau kita, aku tak tahulah. Kau ni aku dah cakap dah itu. Ni aku malas ni. Tak. Tok Guru tahu Allah dah takdirkan dia kena juga. Nak kata macam mana, dia redha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berserah pada Allah. Qala irji' an dinik fa'aba fada'a bil minshar fawudi'a al minshar fi mafriki ra'si fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Lalu raja kata dekat Tok Guru, wahai rahib, kembali kepada agama asal, sembah aku. Apa kata Tok Guru lah? Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku, Tuhan kau ialah Allah. Dibelasah-belasah tuan-tuan, tak makan juga. Akhirnya Nabi kata, apa kata Nabi? Fawudi al-minsharu fi mafraqi atau fi mafriki ra'sihi. Diletakkan gergaji betul-betul dekat mafraqi ra'sihi. Kalau orang yang pesen sikat rambut belah tengah tu kan, kat line tengah-tengah, letak gergaji kat situ. Lalu tuan-tuan, digergaji hidup-hidup Tok Guru depan mata budak dan menteri, depan mata dia digergaji hidup-hidup hatta waqa'a shiqqahu, sampai terbelah dua. Allahu akbar. Budak tu tengok aja, menteri tu tengok aja tuan-tuan. Faqal, lalu apa kata raja dekat menteri? Faji'a bi jalisil malik faqila lahu irji' an dinik fa'aba fawudi' al-mishar fi mafriki ra'si fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Raja kata, sekarang giliran menteri pula. Kau balik sembah aku, beriman dengan aku, wa illa, kalau tidak aku kerat. Gergaji kau sampai terbelah dua. Apa kata menteri? La rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku, Tuhan kau ialah Allah. Diletakkan gergaji atas kepala menteri tuan-tuan, dan digergaji sampai terbelah dua. Allahu akbar. Tuan-tuan, menteri ni pernah belajar sekolah pondok ke tidak? Dia pernah belajar Syariah ke? Dia dapat BA Al-Azhar ke? Dia ada master syariah ke? Dia ada PhD syariah ke? La. Imanul lahzah, beriman spontan dan mempertahankan keimanan sampai syahid. Inilah iman menteri yang hebat ni tuan-tuan. Beriman sekejap tapi sanggup syahid
kerana mempertahankan la ilaha illallah. Semoga Allah kurniakan kepada kita semua keimanan sebagaimana keimanan menteri ini, insya-Allah. Amin. Amin lah kuat sikit. Amin macam tak confident ni. Nak suruh amin pun tak berani. Bukan suruh gergaji kepala ni. Tuan-tuan nak tahu gergaji sakit tak sakit? Balik nanti kau ambil ruler, tahu ruler pembaris. Cuba kau gonyoh kepala kau. Tak berapi kepala. Ini gergaji bangun. Kalau pakai apa, gergaji mesin, zing, 5 minit siap. Ini gergaji zaman dulu kau tu. Sorong papan tarik pap, gila punya kerja bang. Krukrak krukrak krukrak. Sampai kat sini tak mati lagi bang. Oi, krukrak krukrak. Tak mati lagi. Nak mati masa bila, wallahu a'lam. Orang dulu kau tengok, Nabi kata, dahsyat tak dahsyat ujian Allah kenakan kepada mereka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan semua, waji'a bil gulam, dan dibawa pula giliran budak ni nak kena gergaji. Faqila lahu irji' an dinika fa'aba fadafa'u ila nafari min ashabihi faqala adhhabu bihi ila jabalin kadha wa kadha fas'adu bihi al-jabal fa idza balawtum dhirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu fadhahabu bihi fas'adu bihi al-jabal faqala Allahumma kfinihi bima syi'it farajafa bihim al-jabal fasaqatu wa ja'a yamshi ila al-malik faqala lahu al-malik ma fu'ila bi ashabika qala kafanihimullah. Sampai giliran budak ni nak digergaji, tapi ada menteri nasihatkan, tuanku, tak payahlah kita gergaji, budak ni tak padan, besar gergaji pada dia. Habis nak macam mana? Dia tak nak beriman pada aku. Izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza. Tak apa, kita buat cara lain. Bawa budak ni naik atas gunung. Kalau dia kembali sembah raja, bawa dia balik ke istana. Wa illa faqzifuh. Kalau tidak, buang dia dalam gaung biar mampus budak ni. Tuan-tuan, qala fasa'adu bihil jabal. Diorang pun tangkap budak ni dengan askar-askar escort sampai dekat atas gunung. Sampai ke atas gunung, diorang suruh budak ni kembali sembah raja. Apa kata budak ni? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan bagiku kepada mereka dengan apa yang kau kehendaki. Kalau terjemah mudah kita kata apa? Ya Allah, aku serahkan dia orang ni semua kepada engkau. Terpulang kau nak buat apa? Tiba-tiba tuan-tuan, gunung ni bergegar. Bergegar, farajafa bihimul jabal. Farajafa al-jabal. Maka bergegar bukit. Fasaqatu, seluruh askar-askar escort ni tuan-tuan berguling-guling masuk dalam gaung. Semua jatuh dalam gaung, mati kecuali budak ni. Elak, tak ada benda-benda. Dia pun turun. Dia turun tuan-tuan. Waja'a yamshi ilal malik. Dia turun-turun di balik diri mana? Dia bukan balik rumah dia tak lari. Dia bagi balik istana. Kau tahu, kalau aku tobat aku lari lah. Dia tak lari. Dia balik istana tuan-tuan. Dia masuk-masuk, raja tengah tengok Olimpik, masa terperanjat. Kau biar betul budak ni datanglah pula. Dia tengah tengok apa tu, renang berirama, lebih kurang macam tu. Lalu apa kata raja? Mafu'ila bi ashabika. Qala kafanihimullah. Fadafa'u ila nafari min ashabihi. Raja kata, ya betul budak ni, seorang-seorang aja. Mana escort, mana ramai, mana askar, mana? Budak tu kata apa? Aku dah serahkan mereka kepada Allah. Raja tak puas hati tuan-tuan. Dia keluarkan arahan yang kedua. Tangkap budak ni, bawa tengah laut. Qala izhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihi al-bahr. Bawa budak ni dekat tengah-tengah laut. Fa in raja'a dina illa faqzifuh. Kalau dia kembali sembah aku, bawa dia pulang ke istana. Kalau tak, kau buang dekat tengah-tengah laut. Fa zahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'it. Fankafa'at bihi as-safinatu faghariku. Tuan-tuan semua, sampai tengah laut kan. Lalu askar-askar ni kata dekat budak, wahai budak,
Sembah raja, kau jangan cek penyakit, sembah raja. Tolonglah sembah, tolonglah. Aku pun takut juga ni kan. Sembah raja. Apa kata budak ni? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Tuan-tuan apalah doa pendek ni. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kalau orang zalim kita, orang tindas kita, orang buat kezaliman, doa benda ni sahaja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Yakin pada Allah. Fankafa'at bihimus safinah, ay inqalabat bihim safinah, faghariqa junudul maliki kulluhum wa ja'alallahu lahu tariqan yabitan fil bahri yamshi alayh. Syekh Sabuni kata, bila budak tu doa macam tu tuan-tuan, tiba-tiba laut bergelora. Tiba-tiba kau tahu, angin taufan. Kau ingat senang kepada buat sound effect itu. Bunyi petir apa semua kan. Kelang kabutnya macam mana pula tiba ni. Awan gelap kau tu. Barama kena langgar di apa? Ombak. Fankafa'at bihumus safinah. Terbalik terlingkup kapal. Budak ni tuan-tuan, Syekh Sabuni kata apa? Allah jadikan lautan tu untuk dia ada satu lorong yang kering untuk dilalui atas jalan, atas air laut tu sampai ke darat. Allahu Akbar. Yang tentera-tentera semua mati lemas belaka. Dan budak ni balik tuan-tuan. Balik ke mana? Balik ke istana raja. Dia tak lari Tanjung Karang boh. Dia tak lari Ijuk, tak. Dia balik istana. Orang tu terperanjatlah lagi. Baliklah pula. Apa kata raja? Ma fu'ila bi ashabika. Mana askar-askar yang escort kau mana? Faqala kafanihimullah. Aku dah serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-malik. Sikit lagi nak berhabis cerita ni. Lalu apa kata budak ni ke raja? Wahai raja, kau dengar cakap aku. Innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bih. Qala wa ma huwa. Wahai raja, engkau takkan boleh bunuh aku sehingga kau ikut cakap aku. Lain macam. Aku raja, aku Tuhan, aku nak dengar cakap kau nak tak nak? Okey, aku ikut. Apa dia? Tajma'u nas fi sa'idin wahid. Tuanku kena himpunkan manusia seramai-ramainya besok dekat satu kawasan yang lapang. Contoh kat dataran Shah Alam tu kan, contoh. Situ kumpul ramai-ramai. Wa tasdubuni ala jiz'in, dan ikatkan aku dekat sebatang kayu. Summa khusahman min kinanati, kemudian kau ambil panah aku. Summa dha'is sahma fi kabilil qaus, dan kau letakkan dekat busur, dan kau cakap apa? Bismillah rabbil ghulam summa armini innaka idza fa'alta dhalika qataltani. Dan kau ikat aku, kumpulkan orang ramai, kau tarik anak panah ni. Masa kau nak lepas, kau kata apa? Bismillah rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Summa armini, dan kau panah aku. Innaka in fa'alta dhalika qataltani. Kalau kau buat macam tu, baru kau berjaya bunuh aku. Allahu Akbar. Ni bukan cerita Mahsuri tuan-tuan. Cerita Mahsuri kena bunuh pakai apa? Pakai taksi kan. Adalah dia punya ngarut tu keluar darah warna putih kan. Ini hadis Nabi. Raja ni kan dia malas, dia dah pening kepala kau tu tak. Lala besok tuan-tuan, dihimpunkan seluruh orang ramai, rakyat jelata, semua wajib cuti. Kerajaan, swasta, bangla, tak bangla, semua kena datang Melaka. Dan bila orang ramai dah berhimpun, dibawa budak ni, diikat dekat kayu. Orang kampung perhati, tak kenal budak ni, budak bagus ni. Dia ni yang bunuh binatang kat kampung kita ni. Budak apalah salah budak ni, ya Allah. Orang tahu dia ni baik. Lalu raja kata, ni balasan orang yang lawan aku. Bismillah. Raja sebut Bismillah, dengan nama Allah. Wa rabbil, Bismillah rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dia lepaskan anak panah tuan-tuan. Anak panah pun kena dekat as-sadru, ma bainal udhun wal ain, dekat sini. Tercacak dekat sini tuan-tuan. Dalam setengah riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir cerita, budak ni kan kena ikat kan. Bila panah tu tercacak kat sini, dia angkat tangan dia buat gini tuan-tuan, dan dia syahid radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, bila dia syahid, qala
Summa ramahu fawaqa'a sahmu fi sudghi fawada'a yadahu fi sudghi. Budak tu angkat tangan dia letak macam ni, famat, dan dia mati syahid. Raja bila tengok macam tu seronok kan, ingat dah settle. Tiba-tiba tuan-tuan, seluruh orang yang hadir pada hari tersebut kata apa? Amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ini, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan Allah. Baik kau, ingat dah settle kau tahu. Bertambah problem. Seluruh orang negeri itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fa utiyal malik faqila lah ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hazruka qad amana an-nas. Datang seorang menteri cakap dekat raja, raja, itulah kau. Aku cakap dah itu benda ni sepatut boleh settle. Sepatut budak ni kau tak payah layan, kau hantarlah mana-mana kan. Ni kau pergi bunuh, kau ikut. Kau tengok apa dah berlaku. Orang semua dah ikut budak ni, dah beriman semua. Qala fa amara bil ukhdud bi afwahi sikak fa khuddat wa udrima fiha niran wa qala man lam yarji' an dinihi fa aqhimuhu fiha aw qila la iqtahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa maha sabiyyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha fa qala laha al ghulam ya umma husbiri fa innaki 'ala al haqq. Rawahu Muslim. Tuan-tuan semua, lalu raja pun dah bengang, dia gali parit dan dia nyalakan api yang marak yang Quran sebut qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nyala api besar tuan-tuan, dan raja kata apa? Siapa yang beriman dengan budak ni, humbankan dalam api. Apa yang berlaku tuan-tuan? Seluruh orang kat kampung negeri ni pakat beratur nak terjun dalam api, kau tahu tak? Lagi bengong kepala raja. Aduh, ingat nak lari, beratur, kau tahu. Lepas seorang-seorang berlompat macam-macam style, kau tahu. Ya betul. Berebut-rebut, kau tahu. Sampai giliran seorang makcik perempuan, dia bawa baby tau. Baby ni menyusu, tak reti berbenda, tengah menyusu, nyok-nyek nyusu ni. Makcik ni nak terjun, tengok orang lain semua terjun, dia pun nak terjun. Bila tengok baby, alah kesian ke baby aku, tak tahu apa benda budak ni, kesian ke engkau. Fataqa'asat, menyebabkan ibu ni rasa nak terjun ke tak nak, terjun ke tak nak. Tiba-tiba tengah-tengah taradud macam tu tuan-tuan, baby ni dia lepas puting mak dia, dia kata bercakap dengan izin Allah, dia kata apa? Ya ummah isbiri innaki alal haq. Wahai ibu, bersabarlah, kau di atas kebenaran. Terperanjat, terus terjun tuan-tuan. Makcik itu terus terjun masuk dalam api. Tuan-tuan, inilah yang Nabi sebut 3 orang baby yang bercakap masa kecil, antaranya baby ni. Dan pada hari itu, dalam tafsir cerita, seramai berapa orang yang dibakar hidup-hidup? Seramai 70,000 orang syahid tuan-tuan. Bila berapa tahun mereka beriman? Baru semalam beriman. Pertahankan keimanan habis-habisan. Sebab tu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni kata apa? Perbuatan budak ini dilakukan di Palestin. Cerita masa Syekh Sabuni karang ataupun syarahkan Riyadhus Salihin. Masa tu kan berlaku intifadah dekat Palestin kan. Ada apa tu? Pengebom berani mati, istishhadi. Syekh Sabuni kata apa? Perbuatan pengebom berani mati ini meniru perbuatan budak ni, sanggup korbankan dirinya untuk menyelamatkan akidah orang yang lain. Ini bukan pergi tak, ini dia buat kat Israel. Dekat Israel tak ada masalah, boleh kau belasah kat sana. Tapi dekat negara-negara lain tak boleh. Israel boleh, sebab apa? Dia rampas negara umat Islam. Tuan-tuan semua, itulah iman orang dulu. Tak macam iman kita pada hari ini. Kita hari ini mengaji punya berlambak, kitab berak-rak, tapi penakut nak mampus. Mampus pun tak menakut macam tu. Serius saya cakap tuan-tuan, betul. Okey last call, ni betul-betul last call, nak habis. Dalam zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di Yaman, tak silap saya, diorang gali satu kawasan ni, mungkin nak buat perumahan ke apa, wallahu alam. Gali-gali jumpa satu jenazah seorang budak. Budak tu tangan dia macam ni. Jadi diorang tak tahu kubur siapa ni, kan, macam kubur lama. Lepas tu tangan begini pula. Diorang pun angkat tangan budak tu. Bila angkat tuan-tuan, mengalir darah. Lepaskan tangan, dia tutup balik, darah pun berhenti.
Dia angkat balik, darah mengalir balik. Dilepaskan, dia tutup, berhenti balik darah tu. Lalu cerita ni disampaikan kepada Umar Al-Khattab. Umar kata, kemungkinan itulah budak yang dibunuh di zaman selepas Nabi Isa diangkat ke langit, kisah Ashabul Ukhdud. Dan Umar kata, biarkan kubur di dekat situ, kita jangan ganggu, buat tempat lain. Itulah tuan-tuan, orang yang syahid tidak mati di sisi Allah, bahkan hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita meningkatkan keimanan kita, dan semoga Allah Taala menggunakan kepada saya dan tuan-tuan semua keimanan sebagaimana keimanan golongan Ashabul Ukhdud. Bukan raja tu, tetapi orang-orang yang dibakar hidup-hidup kerana mempertahankan syahadah kalimah la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.